Scotts mengembara ke segenap pelusuk lautan demi mencari yang terbaik di dalamnya. Scotts DHA Gummies. Gummies lazat berperisa buah mengandungi DHA. DHA menyokong perkembangan otak. Scotts DHA Gummies. Sekarang didapati dalam perisa blackcurrant. Gua Kota Gelangi merupakan salah satu gua yang telah ditemui oleh ahli kaji purba di mana mereka telah menjumpai barangan-barangan purba seperti tembikar, kapak genggam, beliuang dan juga pahat. Ini berkemungkinan menunjukkan ada penempatan di dalam Gua Kota Gelangi pada zaman dahulu. Terletak kira-kira 25 km daripada Bandar Jerantut Pahang, Gua legenda ini mempunyai sejarah di mana dikatakan usianya lebih kurang 150 juta tahun. Pahlawan Melayu Pahang seperti Mat Kilau, Tok Gajah juga dikatakan pernah berlindung dan juga bertapa di gua ini. Kini tinggal 4 sahaja Wira Z yang akan berjuang dalam pusingan separuh akhir generasi Z. Dan aktiviti-aktiviti di sini bakal mencabar fizikal, mental dan IQ yang pastinya di luar kemampuan mereka. Generasi Z menyokong kecerdasan minda kanak-kanak yang dikuasakan oleh Scotts DHA Gummies. Memiliki daya ketahanan yang tinggi. Pengetahuan yang luas menjadi pegangan. Pintar dan tangkas dalam melakukan cabaran. Kesenian itu indah dengan kreativiti. Berdiri atas bakat sendiri. Tidak gentar dengan apa jua rintangan. Sains dan teknologi, sesuatu yang ingin diteruskan. Fokus dan konsistensi dalam apa yang dilakukan. Generasi Z, kami yang terbaik. Assalamualaikum semua Wira-Wira Z. Waalaikumsalam. Apa khabar? Macam itulah semangat dia yang kita nak. Okey, Kapten nak ucapkan tahniah sekali lagi kerana anda semua dah sampai ke peringkat separuh akhir. Sangat-sangat nervous sebab macam makin lama makin sikit orang dan makin lama dia punya perlawan tu makin sengit. Saya rasa macam bangga sikit lah sebab saya antara orang yang paling tinggi lencana Z sebelum datang ke peringkat semifinal ni. Hanya tinggal 4 orang je. Jadi persaingan tu makin susah lah. Adam akan buat bersungguh-sungguh lah sebab nak ke final. Mulai episod ini, tiada lagi cabaran ataupun tugasan yang diberikan secara berkumpulan. Alamak. Dan 100% terletak pada diri anda sendiri. Aduh. Dan jumlah lencana Z yang sebelum ini telah dilupuskan. Jadi sekarang ni anda semua kosong. Kosong. Okey, jadi tugasan anda ataupun aktiviti anda di sini adalah untuk mempelajari bagaimana cara anda nak hidup di dalam hutan ataupun gua yang ada ini. Okey, Wira Z, kejap lagi kita akan ambil barang dan lepas tu kita akan berjumpa dengan Abang Azmi. Jadi kita nak ucapkan semoga berjaya. Pandangan sebagai seorang kapten dia sebab macam Adam, Asfar, Zara dengan Sarah ni kira dah macam adik saya dah. Jadi pandangan saya bila mereka berempat ni masuk dalam orang kata peringkat ke separuh akhir, kita rasa macam bangga lah sebab bila kita tengok daripada episod yang pertama diorang punya progress. Lagi-lagi macam Adam. Kita tahulah sebab Adam memang dengan fizikal dia macam tu kita macam ya budak ni mesti keluar awal ni kan. Tapi anda semua penonton tertipu. Sebenarnya Adam tu dia seorang yang sangat gagah, sangat kuat. Bagilah apa cabaran sekalipun dia akan buat sehabis baik.
Pada mulanya Adam tak tahu pun yang kita orang akan malam di sini. Tengok-tengok kapten dah bagi tahu yang kita kena tidur sini. So kita orang pun terkejut. Kapten cakap, okey, sekarang ni kita akan ambil barang-barang yang keperluan. Waktu tu mula-mula saya pilih benda yang penting dulu. Macam mancis, headlamp. Lepas tu saya pilih yang tali apa semua. Waalaikumsalam. Ni mesti garang ni sebab muka dia pun tahu macam garang dah. Selamat datang ke Kompleks Taman Warisan Gua Kota Kelangi daripada Generasi Z. Betul? Betul! Okey, ini adalah Gua Tongkat. Gua Tongkat. Kalau anda boleh tengok sekeliling, ini tempat di mana anda akan bermalam. Sekejap lagi kita akan pasang kemah. Ada beberapa peraturan yang perlu anda ikut. Kalau kita nak camping dalam hutan, apa yang kita kena jaga? Adab. Yang penting adab. Sebab kita masuk tempat yang kita tak tahu, tempat yang asing bagi kita, adab kena jaga. Jangan buang sampah, jangan meludah merata, tutur kata kena jaga. Suara jangan terlampau kuat hingga mengganggu keadaan. Jangan cakap kuat-kuat dan mulut jangan celupah. Tapi masalahnya suara Zara ni macam kuat je. Orang dengar sekali macam ingat saya pakai mikrofon. Saya akan serahkan kad nyawa ni untuk anda Nyawa? jaga sepanjang bersama dengan saya. Kejaga. Kejaga. Tapi sekiranya anda gagal ataupun melanggar undang-undang yang ditetapkan tadi, denda akan dikenakan dan kad ni saya akan ambil. Baik, kemah kita akan pasang perempuan sebelah sini, lelaki sebelah sini. Sebelum ni, waktu pergi camping adalah aktiviti kena pasang kemah. Kemah berlainan, so yang ni berlainan sikit. Nasib baik Asfa tahu, kita orang buat bekerjasama lah. Ini adalah pertama kali Sarah duduk kat tempat-tempat macam ni yang lama lah. Tidur kat sini, makan kat sini, semua experience yang baru lah. Kita orang nampak macam kemah sebelah lagi besar, tapi tak apalah, kita orang kena bersyukur sebab asalkan ada tempat berlindung daripada tak ada. Buat kemah sendiri memang Best lah, best awesome. dan boleh tahan lah susah dia. Tapi dengan Best. kerjasama kita orang dapat siapkan kemah cepat. ni. So, macam mana tempat kemah okey Okey, berpuas hati. Baik. Lepas ni kita nak belajar teknik-teknik kiranya kamu berkemah di dalam hutan. Kita nak buat cara unggun api, lepas tu kita nak buat ampai, tempat nak masak Saya dah siapkan tempat nak memasak dan juga ampaian baju. Nama dia tripod. Rekod original punya ni. Okey baik, kita akan bukakan ni. Unggun api ni Bawah ni. kita akan letak dekat bawah ni. Kalau kita orang letak baju kat sini tak terbakar. Sebab tu api akan duduk bawah ni. So, baju akan sedia kat sini. Jadi taklah terbakar terus. Lepas ni kita akan belajar sikit pasal ilmu hutan. Okey? Kita nak pergi mana ni bang? Kita nak pergi mengenal ilmu alam. Abang Azmi tunjuk barang ada 4, kompas, tali, batu dengan kayu. So, ni adalah beberapa peralatan yang anda boleh cari sendiri dalam hutan ni untuk kelangsungan hidup. So, kita ambil kompas. Letak kompas di atas tapak tangan. Pastikan arah anak panah tu betul-betul dekat atas jari yang tengah tu. Encik Azmi dia ajarlah kita orang cara nak pakai kompas. Saya memang tak tahu pun cara nak pakai kompas. Nombor ni yang kamu tengok ni adalah nombor bearing. Katalah dia bagi 280. Dia letak. Cuba kamu pusing 280 betul-betul dekat anak panah. Pusingkan kompas ni, letakkan dia di penanda huruf N. Jadi kamu tengok anak panah tu menghala ke mana. Dia mesti sama. Itu kalau sekiranya kita mengikut nombor bearing. Tali penting. Kalau kita nak survive dalam hutan, tiba-tiba nak turun tempat yang tinggi. First, you kena ikat dekat diri anda sendiri. So, ini saya ajar teknik macam mana nak ikat. Ini dia panggil manok. Satu masuk macam ni, letak bawah dia.
selitkan dia kat bawah ni. Dan lock. Lock mesti lebih pada 1. Supaya dia tak terbuka. Kalau nak buat bunyi, bila kamu dah sesat, sini ada batu. Baik. Untuk buat bunyi dekat pokok ni, kita kena pilih pokok yang besar ataupun banir yang besar. Tak kisahlah pokok apa pun. Dan ketuk dengan sekuat hati supaya bunyi ni, orang yang daripada jauh boleh tahu kamu ada kat situ. Saya tunjuk satu macam mana nak ketuk. Buat bunyi dia. Saya rasa dia jadi tu sebab kena hentak kuat-kuat. Tapi bila saya try, tak kuat sangat, dia bunyi juga amazing lah. Tapi Zara mula-mula masa tu terfikir macam kalau kita orang buat macam tu, ada korang nak layan sebab kalau kita ketuk, orang macam tu memang macam haiwan kat hutan tu main-main je. Lagipun tak ada siapa nak masuk kawasan macam ni. Kena buat je untuk sedarkan orang. Sebab mestilah dia akan ada orang check, bunyi apa tu? Bunyi apa tu? So, kita cuba praktikkan apa yang abang ajar tadi. Secara jujur, masa saya tengok Abang Azmi buat tadi tu, saya ada setengah masa tu saya fokus. Tapi bila dah nak habis tu, saya macam melilau dan saya fikir benda lain. Saya tak tahu kenapa. Melalui atas. Lepas tu tarik je. Tarik. Okey. First tak faham sebab dia punya ikatan tu dia kata kena gulung banyak kali. Kalau gulung banyak kali nak masuk dekat mana? Saya rasa ikatan yang paling susah sekali ialah ikatan manuk. Dia kena ada cara dia kena masuk tu. So kalau kita tersalah masuk lubang, kira salah lah. Tak. Bukan dari bawah, kena atas. Tadi abang tu cakap dari bawah. Okey, yang pendek ni kan? Dekat bawah. Oh, bawah kan serta atas. So, tali yang lipat dia ni, dekat sini you belik. Apa Dam? Kita buat sikit-sikit dulu. Baiklah, Wira Z semua. Kini tiba masanya untuk anda semua ke tugasan yang pertama. Jadi anda perlu mencari satu bahan masakan untuk anda masak makan malam hari ini. Jadi terdapat 4 lokasi serta 4 bahan masakan yang telah disembunyikan, tetapi anda perlu mencarinya dengan memperhatikan penggunaan kompas yang dipelajari sebentar tadi. Okey, setelah berjaya mendapat satu bahan masakan tersebut, anda perlu kembali di sini dan juga menanda SOS yang ada pada pokok besar ini. Wira Z yang pertama berjaya menyelesaikan tugasan ini akan mendapat 20 markah. Yes, serta 1 lencana. Dan yang kedua akan mendapat 15 markah. Ketiga dan keempat akan mendapat 10 markah sahaja. Baik. Untuk Adam, dia punya koordinat 340, Asfar 20, Sarah 60 darjah dan untuk Zara 140. Boleh kita mulakan? Boleh! Jom kita mulakan tugasan yang pertama. Kita akan mula dalam kiraan 3, 2, 1. Kompas tu, Encik Azmi tu kata yang merah tu kena betul-betul dekat dengan North. Kalau kita salah, dia sengit sikit pun kita akan sesat habis. Memang diorang kena cucuk kan? Kena cucuk sebagai penanda. Senang dia orang nak balik. Dan balik pun kena ambil juga kena benda tu. Kena ambil benda tu. Okay. Dan kena pastikan sampai kat sini semula. Alright, faham? Betul sebab saya ikut ni. So dia punya area tu situ. Masa Zara pakai kompas tu menunjuk ke sini. Bila dah step 5 langkah, dia tunjuk situ pula. Dia macam bengkok-bengkok. Saya rasa saya boleh ingat tapi saya letak juga penanda. So, bila dah letak penanda tu, saya pergi lagi. Saya ikut kompas saya. So kompas saya terus ke batu. Tengok-tengok nampak botol squat. Saya ingat makanan tu ada dalam botol squat tapi bukan. Ada marking dalam 10 langkah, 12 langkah. Okey, ada marking. Lepas tu tiba-tiba ada nampak botol squat tau. So Zara kena cari sekitar.
Satu. Okey. Yang ni. Situ. Atas tu. Okey, Zara cuba. Alhamdulillah, Zara dapat ni. Tak tahu ni apa. Saya punya sayur tu dia camouflage dengan daun-daun kat situ. Susah nak cari. Ya, saya dapat sayur. So ni kat hijau ni, so dia straight. Mesti dekat bahagian sini-sini. Ya. Ketuk dulu. Okey dah. Ya. Saya dah gelabah dah ni. Jadi saya pun ambil. Tak tengok. Dan saya cepat-cepat cari kan. Tak tengok Zara dah ketuk dah. Penanda cukup. Ada 6. Ada 6 betul. Okey. Come on. Yeah. Jumpa! Rupa-rupanya dia tertimbus dekat dalam tanah tu. Macam tutup dengan daun lah. Telur, kentang, push. Lepas tu orang ketiga pula ketuk. Ada seorang je tinggal. So ada pergi botol Scott tadi. Lepas tu rupanya ada dekat tepi-tepi tu. Lepas tu ada patah balik, ada yang dapat ada yang nombor 4. So Ada cakap dekat dia dan tak apalah. Nanti next cabaran ada makan buat betul-betul. Kita berikan tepukan buat Zara kerana mendapat tempat yang pertama. Yeah. Bahan-bahan yang kamu dapat tadi, so kita akan masak ayam pansuh dan juga telur bersalut kentang. Telur bersalut kentang tu okeylah, ada tahu, tapi ayam pansuh first time ada dengar. Abang Azmi pun dah kata dah sini, masukkan pucuk ubi ke dalam buluh tu. Lepas itu kami letak ayam. Saya tak pernah try lagi masak dalam buluh. Dan ini benda baru lah. Saya nak buat benda baru. Bau dia. Sekali keluar bau dia weh. Ush, bau dia bukan main sedap. Pertama sekali kita mendoakan ya Allah, harap-haraplah masakan hari ini tidak menjadi seperti spaghetti. Kami Kapten nak rasa dulu. Sedap ke tak sedap? Sedap. Sedap. Secara jujurnya, spaghetti tu memang tak sedap. Lepas tu Abang Azmi buka je. Lepas tu dia jatuh. Tu nampak macam sedap. Macam apa tu sop ayam. Bau dia pun harum. Yang ni makanan kedua sedap. Makanan paling sedap episod 4 yang kita orang buat memasak tu. Yang tu nasi goreng dia. Yang tu lagi sedap. So macam mana tadi? Masak tadi okey Sedap. Ya. Sedap kan? Sedap. Ya. Malam ni saya nak tunjukkan beberapa craft yang kita boleh menggunakan sumber-sumber daripada alam. Ini daun apa? Pandan. Pandan. Ini daun kelapa. Daun kelapa. Antaranya kita akan buat belalang. Belalang. Lepas tu kita akan buat keris. Yes. Okey. Dan satu lagi trompet. Abang Azmi tu dia dah lah pandai pasal gua, tahu semua pasal gua dan hutan. Dan dia juga pandai buat craft tangan. Bila tengok Abang Azmi buat tu, semua hebat Abang Azmi kan. Zara buat belalang, Zara buat trompet, yang Adam buat cincin, saya buat keris. Zara ingatkan macam keris yang paling susah, tapi walhal Zara punya yang paling susah. So Zara macam pasrah sampai Abang Azmi kena tolong saya banyak kali. Wow. Kapten Semua dah tengah sampai. buat apa ni bang? Craft tangan. Craft. Okey, Sarah buat apa? Saya buat trompet. Trompet. Hebat. Zara? Saya buat belalang daun.
Yang mana buruk tu saya punya. Dia special sikit. Adam buat apa? Ada buat cincin. Okey, Asfa buat apa? Keris. Jadi okey, sekarang ni Kapten tengok muka Wira Zat kita pun dah penat bang Muka semua dah letih kan. Jadi tamatlah sudah kita punya aktiviti pada hari pertama kita. Alright, jadi dah jom kita kemas-kemas. Lepas tu kita boleh tidur. Yeah, jom. Oh, lega dapat mandi. Sejuk mandi tadi. Selamat pagi Wira Zat. Selamat pagi. Semua dah makan dah? Dah. Abang Azmi dah makan? Dah siap. Okey, jadi Wira Zat, kejap lagi Abang Azmi akan bawa Wira Zat semua melawat ataupun meneroka beberapa gua yang terdapat di sini sambil menceritakan info-info penting. Jadi tugasan anda pagi ni, apa saja yang saya sampaikan kejap lagi, anda kena peka dan kalau boleh anda salin sebab nanti akan ada tugasan mungkin akan melibatkan apa yang saya sampaikan sebentar lagi. Okey, jadi sekarang ni kita nak bagi tahulah macam mana markah dia kan, betul tak? Wira Zat yang paling banyak mengumpul formasi-formasi itu, dia akan mendapat 20 markah serta 1 lencana Zat. Semalam siapa dah dapat? Zara. Okey, jadi yang kedua akan mendapat 15 markah, yang ketiga 10 markah dan yang keempat 5 markah sahaja. Sekarang ni, Kapten nak tanya hari tu masa pilih barang-barang tu, siapa dekat sini ambil whistle? Saya. Okey, buka beg, cari whistle, keluarkan. Dekat tangan Kapten ada 1 whistle yang tercicir. Siapakah mempunyai whistle ini? Saya. Awak? Ya. Okey, disebabkan kecuaian yang awak dah buat, awak punya whistle ni tercicir. Bukan dalam kemah awak tau, kita jumpa kat tempat lain. Jadi, awak perlu serahkan 1 kad nyawa kepada Kapten. Jadi yang kepada yang lain-lain tu, Kapten serahkan balik. Kapten dah dapat 1 kad nyawa Sarah. Jadi awak tinggal 9 saja kan? Yang lain-lain, ingat jaga barang masing-masing, jangan cuai, jangan tertinggal semua, okey? Okey, sekarang ni semua dah bersedia? Dah. Dah bersedia ke belum? Zara rasa betul-betul excited sebab pengalaman pertama nak masuk ke dalam gua dan juga macam pergi setiap gua yang ada kat Gua Kota Gelanggi tu. Jadi sekarang ni kita baru je masuk Gua Kepala Gajah. Jadi perjalanan kita jauh lagi Dalam sekitar 2 atau 3 jam. Ini baru permulaan. Okey, baik. Ini adalah gua pertama. So, dalam Gua Kepala Gajah ni ada bentuk formasi yang berbentuk gajah. Cuba cari formasi batu tu dan siapa yang dapat dulu angkat tangan. Siapa dulu abang? Zara. Orang punya kat belakang Zara je. Sebab Zara nampak macam ada 2 biji mata macam warna hitam tu. Macam kepala gajah situ nampak belalai semua. So, kita nak teruskan perjalanan. Yep. Okay, seterusnya kami pergi ke Gua Potret. Kat Gua Potret tu ada sekumpulan lumut yang dia membentuk seperti lukisan Mona Lisa. Siapa yang dapat dulu jumpa potret Mona Lisa dekat sekitar kawasan depan ni, angkat tangan. Cepat, teka. Okey, Sarah angkat tangan dulu. Sarah mana? Mana Mona Lisa ni? Aku tak nampak pun. Okey. Sarah. Waktu tu bila saya fikir yang hakikat air boleh membentukkan seni, saya rasa macam wah, hebatnya. Apa tu Ayah Semula Jadi pun ada bakat melukis lagi. Okey, kita dah sampai dekat kaki Gua Angin ya sekarang ni. Baru kaki.
Baru kaki gua angin. Mari saya tunjukkan. Yang anda tengok sekarang ni adalah tapak arkeologi. Tapak cari gali untuk dapatkan bukti menunjukkan ada penempatan dan juga ada fosil yang tertinggal. Okey. Kalau ikutkan geografi dulu, mungkin 400 juta tahun dahulu, kawasan ni ditenggelami oleh air, laut. Kita boleh tengok kat sini yang masih lagi ada dan masih lagi banyak berada di sekitar ni. Yang ni mungkin dah jutaan tahun, ratusan tahun, jutaan tahun. Waktu saya nak pergi ke seberang batu tu, kan, yang angin dia sangatlah kuat dan sejuk. Rasa macam nak stay kat situ. Saya rasa macam susah nak masuk. Tempat tu sempit. Dato' Abah Azmi cakap, tak apa, awak kecil lagi, tak apa, boleh masuk. Okey, saya cuba. Angin dia punyalah sejuk, rasa selesa, ya Allah. Hilang terus penat-penat yang tadi tu. Kawasan ni memang dah dipanggil nama Gua Angin. Angin ni terjadi sekiranya cuaca dekat luar tu panas. So ada tekanan udara, so dekat muka gua tu dia akan press haba dan akan rasa dia punya pressure angin tu keluar daripada dalam gua, dia keluar. Jadi bang, sekarang ni kita rest Kita rest kat sini lah. Baik, kita dah sampai dekat Gua Gajah. Dipanggil Gua Gajah disebabkan formasi bentuk badan gajah. Dan ada lagi formasi yang lain, bentuk macam Batman punya signal. First saya nampak ada satu batu ni, bentuk dia macam bentuk gajah yang sedang marah. Okey, bukan. Okey. Gajah tu depan mata kita orang, cuma kita orang tak fokus pun kat dia. Kesianlah dia. Alright. Zara jumpa formasi gajah tu saat dia mata helang dan saya kata saya nak seri dengan dia. Jadi saya kena cari. Batman tu saya kena cari juga. Waktu saya jumpa tu, Adam pun jumpa. So bila saya angkat tangan, nasib baik saya angkat tangan macam 0.01 saat lebih laju daripada Adam. Alright. Tahniah Sarah. Kita nak pergi ke Gua Sanding. Gua yang paling besar dan yang paling cantik. Peraturannya di situ, jangan sentuh batu warna hijau, batu warna putih dan batu yang tegak-tegak. Ada terfikir adakah mungkin sebab mitos tu ataupun memang susah nak tegakkan batu tu? Kalau kita nak pegang, kena tarik kat nyawa dan itu paling saya takut. Kat sini ada beberapa bentuk. Ada satu bentuk katak. Sini saya jumpa. Ni katak. Okey, Sarah. Betul. Cari bentuk burung kasawari. Satu. Okey, tepat sekali. Seterusnya? Bentuk pedang. Yang ni. Yeah. Ada formasi bentuk raja tengah duduk. Dari kepala tu. Okey. Dia nampak kat sini. Yang ni saya bagi 3 bentuk je untuk anda cari. Bentuk yang pertama. Bentuk makanan. Dia ada roti canai, roti prata, pizza dan dia berkilat. Lepas tu singa tengah duduk. Seterusnya batu sanding tu sendiri. Kat situ betul ke makanan banyak-banyak? Saya nampak macam bulat-bulat. Saya nampak macam ada pizza. So kalau yang bulat-bulat tu saya rasa itu je. Yeah. Betul. Awak jumpa apa? Singa tu tengah duduk. Ni dia punya kepala, ni mungkin dia punya di tangan tu. Macam betul tapi bukan yang kita nak. Sarah. Ni ke singa tengah duduk tu? Bukan. Zara sebenarnya ada rabun-rabun sikit. Tapi ada dua macam bentuk ni, nama macam singa. Dan Zara hampir jawab yang tak betul. Awak pilih yang itu ataupun awak pilih yang ni sebagai singa? Yang itulah. Yang ni. Okey. Zara jawab yang ni singa. Betul bang? Okey, betul. Betul. Walaupun saya tengah compete dengan Zara, waktu tu kita orang seri, dia mata helang. Dia cari tu sekejap je. Ni nampak macam roti jala. Rupanya betul. So, saya kata ni nampak macam singa, tapi bukan singa. Dia kata ni nampak macam singa, dia jawab betul. Aduh.
Okey, jadi Zara, awak berjaya menjawab 7 formasi. Banyak tu. Banyak. Okey, jadi kita bagi satu lencana untuk Zara. Zara ambil lah, mana malu. Sama. Okey, dan Sarah awak berjaya jawab 3 formasi dan Asfa 1 formasi. Adam 0. Kita nak tinggalkan kenangan sikit lah. Kita akan buat you punya formation sendiri. Kami Wira Z. Kami yang terbaik. Yeay! Sekarang ni kita berada di Gua Balai sebab apa? Sebabnya malam ini Wira Z akan tidur di dalam Gua Balai ini. Perbezaan antara Gua Tongkat dan Gua Balai, Gua Balai dia jauh lebih sejuk daripada Gua Tongkat dan Gua Tongkat dia jauh lebih panas daripada Gua Balai. Dah. Okey, dah. Jap, lock dulu. Lock, dah lock belum? Mungkin orang namakan ni Gua Balai sebab nampak macam balai kot. Balai raya tak tahulah kan. Baiklah, Wira Z. Sekarang ni tibalah masanya untuk kita ke tugasan yang seterusnya. Sekarang ni nampak kan ada kotak dekat depan mata kapten. Dan anda akan ditutupkan mata dahulu dan kemudian anda akan masukkan tangan anda di dalam kotak. Okey, lepas tu kita akan kunci tangan dan masa tu baru kita buka penutup mata ni. Malah bukan saja itu. Kita juga akan kunci kaki awak. Awak kena cari kunci yang tepat untuk awak bebaskan tangan awak. Lepas tu awak kena cari kunci untuk kaki awak pula. Awak kena selesaikan dalam masa 5 minit. Bolehkah kita mulakan cabaran kita ni? Boleh! Jom kita mulakan cabaran kita yang seterusnya. Dah bersedia? Dalam kiraan 3, 2, 1. Oh. Apa ya? Oh, Asfa. Okey, tu bagi confident kepada kita orang. Bagus. Dalam tu busuk tau. Pasrah je lah. Saya tak adalah menjerit. Macam biasa je. Sakit lah. Sabar, Asfa. Mengucap. Sakit pun dia gigit. Cari kunci tu. 5, 4, 3, 2, 1. Dalam kiraan 3, 2, 1. Tangan dan kaki saya berkunci. Kata ala cingkerik je pun tak apa. So saya cubalah cari kunci. Saya nampak saja satu kunci kat tengah tu. Saya ambil, try. Alhamdulillah first try dapat. Ya, jadi Sarah berjaya mencatat masa 2 minit 45 saat. Ya. Masa Zara betul-betul rasa jantung masa duk-dap sebab Zara takut katak ke apa sebab Zara paling takut katak. Dalam kiraan 3, 2, 1. Yang Zara fikir, okey jangan takut dengan dia sebab kalau kita berani dengan dia, so dia akan move away. Betul. Betul? Betul. Yes. Okey, cepat kaki. Betul. Betul. Nampaknya Zara juga berjaya dengan mencatat masa 3 minit 10 saat. 3, 2, 1. Waktu tu Adam tak apa lagi bila dia lompat-lompat. Tapi jangan bagi dia jalan kat Adam. Tu Adam rasa geli tu. Tangan saya pendek. Tangan awak pendek. Bukan pendek, tak muat. Tangan Adam nak sampai kat mangga tu tak boleh. Adam cucuk tak dapat. Lepas tu Adam nak cuba. Adam cakap okey tak apa. Cabaran ni kena selesai juga. 3, 2,
Baiklah, Wira Zat, Kapten nak ucapkan tahniah kepada anda semua kerana menyahut juga cabaran yang diberikan. Jadi tempat yang pertama jatuh kepada Sarah yang mendapat 20 markah dengan lencana. Terima kasih. Ya. Dan yang kedua, Zara, awak mendapat 15 markah. Adam dan juga Asfar, awak berdua mendapat 5 markah sahaja. Cabaran dan tugasan yang kita berikan dalam orang kata peringkat separuh akhir ni boleh katakan cabaran yang sangat-sangat mencabar untuk 4 orang Wirazat kita sebab macam diorang semua daripada bandar tau. Tak pernah ada orang kata pengalaman yang duduk bukan dekat hutan tapi dalam gua pula tu kan. Bersungguh-sungguh lah walaupun rasa susah tapi mereka buat juga sehabis baik. Itu yang kita rasa macam wah bagus lah budak-budak ni. Tiba je kami semua dipanggil macam nak bicara Kenapa ni? Okey, sebenarnya Kapten panggil korang semua dekat sini nak borak-borak kan. Sebab Kapten rasa dah tiba masa yang sesuai untuk kita meluahkan apa yang terbuku. Jadi Kapten bagi peluang dekat awak semua untuk luahkan apa yang dah terbuku tu tapi bukan dekat sini. Sebenarnya Zara dah agak dah ada sesi macam tu sebab kan dah nak habis. Tak mungkinlah Kapten tak tanya luahan perasaan yang terbuku dalam hati. Perkara tu memang saya rasa memang memerlukan ada benda yang saya dah pendam dalam hati. Soalannya adalah siapakah yang awak rasa pencabar dalam generasi Z ni. Jadi Kapten akan bagi Zara dulu untuk pergi ke sana. Silakan. Sebenarnya dah lama tapi bukannya macam dengan cara jahat lah, macam cara yang baik tapi nanti saya explain. Sebenarnya macam dari episod 1 saya dah tahu dia pencabar dekat saya. Sebab macam saya nampak dia macam lebih kurang dia punya perangai sama macam saya tapi macam cuma versi yang lain tapi yang bagus pasal dia confident, dia memang mantap. Yang ni pun pendam lama juga sebab dia ada satu perangai kat dalam dia ada satu je perangai tak elok pasal dia tapi dia macam mewakili diri dia. Dia pernah pukul saya dengan Sarah. Paling teruk saya dengan Sarah pernah buat cubit dia kat tepi tapi dia pukul saya dekat kepala. Mungkinlah 97% annoying. Dia jurut sana sini macam tadika baru nak masuk sekolah kan. Kalau ikutkannya dia kuat mata dia pantas, kaki dia pantas. Kadang-kadang saya tak puas hati bila tengok saya macam lambat sikit. So, first kali dia punya cara cakap kalau macam dia spend time lebih lama boleh nampak dia punya side yang paling macam geram sikit lah. Dia tengok. Saya kalau nak katanya kan, saya paling rapat dengan Zara lah tapi saya tak suka cakap siapa best friend lah sebab saya tak tahu dia orang anggap apa pasal saya. Saya nak lah jadi best friend dia tapi ikut dia lah. Kalau macam malu lah. Dia mungkin macam lemah sikit lah daripada orang lain yang saya nampak. Adam ni dia confident lah pada diri dia tapi kalau kita macam ada side yang dia touchy sikit lah. Zara ni bagi Adam dia macam berani menghadapi ketakutan dan dia bijak berfikir dan dia fokus. Bagi Adam takkan biarkan Zara ni jadi pencabar terkuat Adam sebab Adam akan lagi kuat lagi daripada dia. Dia ni macam adalah dalam beberapa episod dia macam suka mengarah orang. Nak marah-marah Adam semua macam tu. So memang Asfar memang yang Adam cakap perangai tu memang dia macam itulah.
beranilah buat benda. Dia mesti boleh buat. Jadi saya pun ada rasa sedikit tercabar dekat situ. Kalau benda tukang kabut yang macam dia macam dia jadi macam tak betul lah. Sebenarnya Adam ni tak lembek, cuma dia berbadan besar dan ramai orang yang macam menyakat dia. Jadi dia pun mungkin terasa dekat situ dan dia rasa macam jatuh down dekat situ lah. Sebab mungkin dia ni sedikit sensitif. Yang ada ni ialah a good friend, kawan baik. Dan saya harap saya boleh kawan lah dengan Adam ni sebab yang Adam ni baik. Jadi sekarang ni Kapten nak tanya, semua dah berpuas hati? Lega. Dah kuat semuanya. Yang dah terbuku lama tu Itu buku lama hingga terbuka. Hingga terbuka. Jadi tak apa, sekarang ni semua dah lega apa semua. Jadi Kapten rasa semua pun dah macam dah penat. Semua dah kenyang, dah mengantuk. Kapten sendiri pun dah mengantuk dah ni. Kan? Jadi okey, tak apa. Kita rehat-rehatkan minda dulu. Kan, semua tidur. Jangan stres-stres. Jangan fikir apa-apa. Tapi itulah. Mungkin ada di antara kamu yang akan menamatkan perjalanan di dalam generasi Z. Scotts mengembara ke segenap pelusuk lautan demi mencari yang terbaik di dalamnya. Scotts DHA Gummies. Gummies lazat berperisa buah mengandungi DHA. DHA menyokong perkembangan otak. Scotts DHA Gummies. Sekarang didapati dalam perisa blackcurrant.